الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati bahagia Tuan Imam, para pegawai dan juga ahli jawatankuasa Masjid Zahir. Yang saya hormati para al-asatizah yang turut bersama-sama kita pada malam ini. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di atas limpah rahmat kurnia Allah dapat kita bertemu semula setiap hari Isnin malam Selasa selepas maghrib untuk kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan ruang masa untuk berada dalam majlis ilmu ini, Allah pelihara kesihatan tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan amal ibadah. Allah permudahkan rezeki di langit dan bumi untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya doakan juga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam iman sehinggalah kita berada pada hujung usia kita dan akhirnya kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian tafsir kita daripada surah An-Nazi'at juzuk 30. Daripada menggunakan metod tafsir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama Syria. Tafsir Al-Munir Amma yang diterjemah oleh Persatuan Ulama Malaysia. Tentu didapatkan buku ini atau kitab ini secara terjemahan Rumi atau Jawi di kedai-kedai buku lah. Yang masyhur di Kedah ni Abdul Salam, Hasani, kemudian juga di Pekanrabut ada juga. Tentu boleh dapatkan. Kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan boleh buka Quran, sama-sama kita akan tadabbur ayat Al-Quran. Pada malam ni kita akan sambung dengan apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan minggu lepas kita telah masuk fasa bagaimana Allah memberi motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kita orang yang buat kerja-kerja baik, orang yang buat kerja-kerja non-profit, kita yang buat kerja tanpa ada untung, kita yang buat kerja berdakwah, bila kita buat sesuatu kebaikan maka dia akan ada cabaran, maka kita perlu ada motivasi. Maka Allah Subhanahu wa taala encourage, memberikan semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi, kan, dalam keadaan kepayahan, kesusahan tu. Allah cerita zaman dulu lagi teruk orang lawan para Nabi. Siapa? Iaitu Fir'aun lawan Nabi Musa alaihi salam. Maka terbitlah apa yang kita bincang pada minggu lepas, bermula pada ayat ke-16, 15, 16 dan seterusnya. Kita berhenti minggu lepas sampai muka surat 44. Tapi saya akan cover awal sikit bagi tuan-tuan faham balik cerita tu. Sebab cerita ni dia tak boleh berhenti sekat jalan. Kita ambil sikit minggu lepas, kita sambung balik minggu ni. Pada minggu lepas kita telah pun menafsirkan ayat ke-15 dan ayat ke-16. Di ayat ke-15 dan ke-16 ni Allah menceritakan tentang Fir'aun yang sangat hebat dia punya kuasa dia. Dengan kerajaan yang besar, pengaruh yang sangat gergasi dan besar. Dan dia negara itu adalah negara yang terkaya di dunia. Kan, tanah yang subur. Tanah apa? Di bumi Mesir. Walaupun dia padang pasir. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, Egypt bahasa orang putih, kan, bila saya belajar sana dulu,
Walaupun dia padang pasir, kita pi dalam lebuh raya Sahrawi, lebuh raya padang pasir, kiri kanan tengok pertanian dia maju. Sebab dia ada sungai Nil daripada atas sampailah masuk ke Sudan. Orang panggil lembah Nil. Di lembah Nil sangat subur, dan kerajaan yang berada pada perlembahan Nil ini adalah kerajaan yang terkaya sebab di tanah dia sangat subur, hasil bumi dia yang sangat banyak, dan kerajaan yang sangat besar dan gagah. Kerajaan Firaun lebih gagah daripada kerajaan Abraha. Raja Abraha pun kaya juga. Dia dah cari pengaruh, dia ajak badan tentera, dia ajak semua orang mai ke Kaabah dia. Jangan pergi ke Kaabah Mekah. Kan? Dia ada pengaruh yang kuat, dia ada raja apa ni tentera bergajah. Gajah ni kita ingat belah Asia ya. Kan? Hebat tak hebat no? Di sana ada gajah. Tapi kerajaan Firaun lebih hebat daripada kerajaan Abraha. Maka motif yang kita mulakan pada ayat ke-15, Allah nak bagi tahu kalau kerajaan Firaun itu pun boleh tumbang. Kerajaan Firaun yang orang kata ngikut akal ni kira tak boleh lawan lah, boleh tumbang. Takat kerajaan kecil-kecil macam Amerika, macam Yahudi itu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi saya sebut tuan-tuan, kita kena yakin hak tu. Islam, masa depan dunia adalah untuk agama Islam. Kan? Masa depan dunia untuk agama Islam. Dunia. Kan? Walaupun nampak duk berkelahi, yang banyak duk kontrol dunia ni adalah gerakan-gerakan Mossad, gerakan-gerakan Sahyuniyah, gerakan Yahudi kan. Tetapi mereka boleh merancang, tetapi mereka tidak boleh untuk berlawan dengan perancangan Allah. Cuma mungkin tuan-tuan, apa yang berlaku, yang akhir zaman ni, perancangan berlaku ni adalah untuk membenarkan kisah-kisah Al-Quran. Apa saja peristiwa yang kita rasa pelik-pelik berlaku ni, orang duk komen, duk condemn, duk reply dalam media sosial tu, semua peristiwa yang berlaku dalam dunia hari ini adalah untuk membenarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Dia berlaku lah. Berlaku benda yang kita tak suka. Semua itu adalah benda dia berlaku untuk membenarkan kisah-kisah yang telah disebut oleh Al-Quran dan kisah-kisah yang pernah dicerita oleh Nabi Muhammad SAW. Maka oleh itu ayat ke-15, ayat ke-16 Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Allah menyatakan sudah sampai kepadamu ya Muhammad tentang kisah Nabi Musa alaihissalam tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci yang bernama Tua. Okey nah. Ini kita baca pada minggu lepas, no? Iaitu Allah Subhanahu wa taala bawa cerita ni. Cerita tentang Firaun. Gambaran Firaun, apa cerita yang Allah nak cerita tentang Firaun dengan Nabi Musa ni? Kita ambil sikit, no? Jadi Firaun di zaman sebelum keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam, syaitan dia boleh mencuri khabar-khabar future, khabar-khabar masa depan di langit. Tuan-tuan ingat tak 4 tahun lepas, saya 4 tahun, dia 4 tahun lah, dia tak kurang 4 tahun, kita bincang pada surah Al-Mulk kan, kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis, sampai ayat yang menceritakan bahawa Allah jadikan bintang cakrawala itu rujuman li syayatin dalam surah Al-Mulk. Kita baca 4 tahun lepas, juzuk 29, permulaan pengajian saya di sini. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala puterakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan dia tak dapatlah maklumat langit. Dia cari pasal apa tak boleh ni. Dulu kita boleh curi, boleh kidnap, boleh dapat maklumat, tapi tak boleh. Rupa-rupanya ketika itu telah diputerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tak benarlah. Kan? Maka Allah jadikan semua cakrawala, bintang-bintang semua di atas ni untuk rujuman, rejaman Allah kepada mereka, li syayatin, syaitan-syaitan yang cuba untuk mencuri maklumat-maklumat di langit. Nah, itu. Jadi ayat ni pula membenarkan kaitannya ialah masa zaman Nabi Musa alaihi salam, ahli nujum. Kita bahasa kita ni tok bomoh pawang yang menggunakan cara khurafat lah. Mereka telah dikhabarkan oleh syaitan, mereka telah dikhabarkan oleh syaitan, mereka menyampaikan kepada Firaun
Mereka mengatakan satu rahsia akan berlaku di masa depan kamu, wahai Firaun. Ingat tuan-tuan, zaman Firaun ni sihir sangat kuat. Dia zaman tu zaman orang yang nak gaji besar, nak pendapatan tinggi, nak jadi hebat dan dapat pangkat, dia mesti pakar dalam bidang sihir. Zaman Nabi Muhammad SAW, dia pakar dalam bidang adab, sastra. Sebab tu bila datang turunnya mukjizat turun sesuai dengan isu semasa. Jadi isu semasa zaman Nabi Musa AS ialah isu tentang orang yakin kat Firaun ni, sebab dia ada ahli nujum, kan, dia ada persatuan sihir semesir, dia ada persatuan ahli sihir ni yang mempengaruhi rakyat ketika itu dengan benar-benar khurafat sihir. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Musa AS sesuai dengan sihir ketika itu, untuk melemahkan. Lepas nampak hebat dah sihir ni, datang mukjizat Nabi Musa AS, tongkat Nabi Musa AS bertukar menjadi ular dan telan habis semua ular-ular tukang-tukang sihir Nabi Musa AS. Pegang tu, no? Kemudian Nabi Muhammad SAW, dia tak ada, zaman tu tak ada sihir. Sihir tu ada tapi dia bukan isu. Zaman tu ialah zaman orang kagum dengan sastra. Kan kita mengaji, kalau siapa mengaji sekolah Arab, dia mengaji adab, nusus, dia punya bait-bait syair hebat dalam kemuncak kepada sastra Arab. Maka Allah datangkan Al-Quran melemahkan syair yang dianggap hebat. Jadi Al-Quran datang melemahkan semua kalam, syair, bait-bait, kata-kata, rima yang dibuat syair ketika itu. No? Jadi orang yang lawan mukjizat Nabi Musa AS tenggelam dalam laut. Orang-orang yang lawan mukjizat Nabi Muhammad SAW pun mati. Jadi orang yang lawan dengan mukjizat Allah ni, dia tak akan selamat. Tuan saya pegang, no? Saya pegang itu. Orang yang lawan dengan mukjizat yang Allah berikan ni, dia takkan selamat di dunia. Bukan akhirat, di dunia pun tak selamat. Akhirat jangan cerita. Maka mereka bagi tahu kerajaan Firaun bahawa akan ada seorang putera dari kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun. Maka oleh itu diarahkanlah semualah ketua-ketua kampung, ketua-ketua daerah, ketua-ketua negeri, kan, negara, semuanya berhimpun bunuh anak lelaki. Contoh secara ringkas. Pasal apa? Sebab percayanya Firaun kepada ahli nujum, tukang sihir, ataupun pawang-pawang, ataupun ramalan-ramalan bahawa akan lahir seorang lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan Firaun, dibunuh. Yang tinggal hanyalah perempuan. Tiba-tiba tuan-tuan dan perempuan, rupa-rupa walaupun nak dibunuh, tu kata kuasa Allah. Tuan-tuan kena pegang, saya sebut tadi, tuan-tuan, mereka merancang tapi Allah sebaik-baik perancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Duduk bunuh anak-anak luang lelaki, tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi Musa AS dibesarkan dalam istana Firaun. Tuan-tuan boleh capai tak? Boleh macam bayang tak? Dia jaga habis semua ni supaya orang jangan masuk dalam dia punya kawalan kota dia. Tapi dalam tu dah ada dah orang yang ditakuti. Siapa? Nabi Musa AS. Panjanglah nak cerita, dibawa belayak dengan laut panjang, no? Ini kita ada catat tafsir, nak bagi tuan faham dulu. Maka dibesarkan Nabi Musa AS sampai Nabi Musa AS remaja. Dia membunuh beberapa orang setia Firaun, sehingga Firaun pergi cari. Dia sedap masa tu bukan anak lelaki yang dibesarkan dalam rumah dia, itulah yang akan menjatuhkan kerajaannya. Dia cari nak dibunuh. Maka sebab itulah dia cari tak jumpa, kan? Maka cerita ni saya nak bawa apa yang berlaku pada ayat ke-16. Allah sebut, kata apa? Allah kata idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ini tak ada dalam ni, saya buat additional, tambahan. Saya study sikit. Maka bila sampai Nabi Musa AS, dia rindu pada kampung dia lepas dia keluar, kan, dia meninggalkan kampung dia sebab diburu oleh Firaun. Maka dia nak balik ke kampung dia. Masa itulah dia sampai ke bumi Tua. Ada kata Tiwa, tapi aku sebut Tua. Sampai dia lari ke mana? Dia
Dia pergi ke Madian, Al-Madian. Kemudian dia nak balikkan, dia rindu ke kampung dia di Mesir, dia nak pulang, maka Allah menyatakan bahawa Tua. Dia sampai ke Tua, itulah Allah memberi amanah dia sebagai Allah bagi tahu dia amanah dia sebagai seorang nabi. Dia mendapat amanah dengan sebagai seorang nabi di Tua. Idnadahu rabbuhu, bila Allah panggil dia, Allah memanggilnya, maksudnya Allah melantiknya, Allah memberitahunya tentang risalah yang perlu dibawa di mana di Tua, di sebuah bilwadil muqaddas Tua, di tempat yang suci dia itu Tua. Allah beritahu apa? Okey, ayat ke-17. Ayat ke-17 dalam ni saya cari tak ada dalam tafsir ni, mungkin dia ada atau mana, tapi saya dia akan turun ayat ke-18. Saya sebut, saya siap ayat 17 no? Tuan-tuan buatlah catatan. Ayat 17 Allah kata apa? Allah sebut idhab ila fir'auna innahu tagha. Apa Allah kata? Wahyu Allah. Allah kata, hey Musa, kamu tak boleh duduk diam saja dah macam ni. Kamu masih pi kat Fir'aun. Pasal apa? Fir'aun sudah melampaui batas. Kamu masih pi kat Fir'aun. Kamu masih berdakwah pada dia. Pi kat dia. Izhab. Jelas. Izhab fi'al amar. Izhab. Pergilah kamu pada Fir'aun. Kerana innahu tagha. Dia ni dah melampau. Melampau dari sudut ekonomi. Kan harta-harta bumi semua jadi milik kekayaan dia. Melampau dari sudut politik. Kan dia berkuasa dengan memeras, melakukan kezaliman, penindasan kepada orang-orang rakyat-rakyat bawah-bawahan dia. Dia melampau sudut akidah sampai tahap dia mengaku dia Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dia mengaku depan Tuhan, dia mengaku depan ramai orang. Dia dah melampau, wahai Musa. Kamu pi kat dia, izhab fa in illa fir'auna innahu tagha. Nah, okey, baru kita masuk kita bincang lagi, tengok yang bawah sekali Musa 44. Siapa yang ada kitab. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tugas yang dipikul oleh Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya tugas apa tuan-tuan? Tugas dia sebagai seorang nabi. Allah terangkan dia. Allah kata faqul, dan katakanlah, faqul hallaka ila an tazakka, tamam, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan katakanlah kepada Fir'aun, maksud pertama idhab ila Fir'aun, pergi pada Fir'aun dan beritahu Fir'aun, adakah kamu nak membersihkan diri kamu daripada kesesatan, dan kamu saya pimpin. Siapa saya tu? Saya itu ialah Nabi Musa AS, nak pimpin dia supaya dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Tugas Nabi membawa manusia yang sesat kepada jalan yang benar. Tugas pendakwah membawa orang yang sesat kepada kebenaran. Bukan tuduh orang tu sesat, hak ni tak betul, hak ni salah. Tak. Kalau dia tak betul, bawa dia keluar. Itu tugas kita, tugas para nabi. Nah? Tugas qadi menjatuhkan hukuman. Kita bukan qadi yang duduk di hakim mahkamah. Tak. Kita pendakwah yang tidak boleh memberikan sesuatu keputusan tanpa ada perbicaraan. Yang pasti kita kena keluarkan dia untuk selamatkan dia daripada azab api neraka. Tengok orang maknyah, kan, nak jah orang maknyah ni tak ada harapan dah. Tugas kita keluarkan dia daripada kegelapan, daripada cengkaman dia duduk dalam keadaan seks sejenis, orang dadah, bawa dia keluar. Soal dia nak keluar, dia nak ikut, tu tugas Allah. Nak bagi dah atau tidak, tugas kita suruh dia. Dia tak mau dengar, suruh lagi. Tak mau dengar, suruh lagi. Baru ni saya happy ada sebuah tempat kat ni, area Jalan Stadium. Tulan saya ni pembekal jam azan, rumah, masjid, surau. Jadi tengok di WhatsApp saya, kita Ustaz nak jam azan, saya pergi hantar lah, malam pergi hantar. Rupanya saya pergi hantar. Saya kata pasal apa? Kata jam azan lama rosak, dia nak tukar. Pasal apa? Ustaz, ni rumah saya ni saya duduk sekali dengan orang yang isap dadah. Ni mungkin kalau dia tengok Facebook ni, tengoklah. Saya agak macam teruja. Saya rasa wow, hebat. Saya pun tak boleh jadi macam dia. Kan? Dia main, dia tak ambil ramai. Dia main sekali habis maksimum 7 orang ya. Dia buat kerja ni dah hampir 30-40 tahun. Kan? Jadi orang yang isap dadah ni main duduk dengan serumah dengan dia 2 minggu.
Kan, lepas 2 minggu ni ada perubahan. Dia tak menggunakan terapi, dia hanya menggunakan terapi akidah pada Allah. Ajak dia balik iman, ajak dia balik Islam, ajak dia balik ihsan. Betul balik yang tu, kita jadi betul. Maksudnya dadah ni tak semestinya mustahil untuk dipulihkan, cuma agak mencabar. Cuma dia tak terima semua orang, dia hanya terima orang yang nak berhijrah sahaja. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita tarik orang tu nak keluar, nak tarik dia keluar, nak berdakwah, dia akan mau kalau dia nak berubah. Tapi agak tuan-tuan, Fir'aun mau ke? Bila Nabi Musa alaihissalam kata kat Fir'aun, aku ditugaskan oleh Tuhan aku untuk keluarkan kamu daripada kejahilan, kesesatan kepada kesucian dan cahaya. Tuan-tuan dah ada jawapan. Agak Fir'aun mau ke? Kalau Fir'aun dia tak mau, kita ajak, kita tugas kita mengajak manusia, tapi Allah tak bagi hidayah kat dia. Banyak kan tuan-tuan? Bukan kata orang, ada kadang anak kita, kadang isteri kita. So kata orang, Allah buat pula kisah-kisah Nabi Lut alaihi salam, isteri tak ikut dia. Allah buat pula kisah Nabi Nuh alaihi salam, anak-anak tak ikut dia. Allah bawa kisah Nabi Muhammad SAW, bapa saudara ada yang perjuangkan agama bersama dengan dia, tak ikut Nabi Muhammad SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Kamu hai Muhammad tidak boleh memberi hidayah pada sesiapa yang kamu mau, tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Maksud tuan-tuan, tugas kita bukan memberi hidayah, membuka jalan hidayah kepada manusia. Pegang yang tu. Maksud kalau dia tak ikut, dia tak mau dengar cakap kita, tu biasa. Kita takkan tinggi makam kita lebih pada Nabi-Nabi yang ada. Sebab dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 18-19, itulah tugas kamu untuk menyeru manusia agar keluar daripada kejahatan dan kesilapan kepada jalan yang benar. Jadi seruan saya pada diri saya dan semua pendakwah-pendakwah yang ada di Malaysia, kan, jangan berputus asa ketika kita berdakwah. Atas celaan, atas makian, atas netizen, kita hanya menyampaikan wama alaina illal balaghul mubin dalam surah Yasin, dan kita tidak lebih melainkan kita hanya menyampaikan balaghul mubin, menjelaskan sesuatu kepada manusia yang lain. Terang, bagi tahu, tak mau ikut tak apa. Kan, nabi-nabi pun tak semua orang ikut. Ini satu mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita. Pengarang menyatakan dalam surah 45 yang atas, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, pergilah kepada Fir'aun yang bersifat taghut di Mesir. Sesungguhnya maksiat kesombongan dan penderhakaannya kepada Allah telah melampaui batas. Dia telah mendakwa sebagai Tuhan. Dia melakukan kezaliman kepada kaum Bani Israel. Dia memaksa kaumnya mengabdikan diri kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepadanya cara-cara menyampaikan dakwah. Dalam surah Taha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ini ayat yang lain. Maka bicaralah kamu berdua dengannya dengan kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia ingat dan dia takut. Maksudnya setelah kamu sampai kepada Fir'aun, dah sampai ni kan Allah kata idhhab ila Fir'aun, pergi ke Fir'aun. Maksudnya pengarang kata, bila sampai ke Fir'aun, tanyakan kepadanya. Tanya apa? Mau tak kamu ni membersihkan diri kamu daripada syirik Allah? Mau tak kamu bersihkan kamu daripada kotoran-kotoran dan keaiban-keaiban yang pernah kamu buat? Aku bersedia, kata Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, aku bersedia menunjukkan kepada kamu jalan untuk mengenal Allah. Nabi Musa kata, aku bersedia untuk mengajar kamu tentang tauhid dan beribadah kepada Allah. Takutlah wahai Fir'aun terhadap siksaan Allah dengan melakukan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan sebenarnya tidak dicapai kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk. Nampak jelas tuan-tuan? Jadi Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam disuruh untuk pergi kepada Fir'aun, dua benda ya. Pertama, habang kat dia, mau tak aku nak bantu keluar dari syirik? Mau tak, yang pertama, mau tak kamu ni bertaubat? Bahasa mudah. Mau tak kamu ni bertaubat? Aku nak ajak hak benda betul. Kalau mau, saya akan bimbing awak.
Maksud tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh buat nota dalam buku, dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan, kita nak balik pada Allah, kita perlukan bimbingan. Ni ayat ni sebut ni. Bila kita nak balik untuk mendapat cahaya hidayah Allah, kesilapan zaman jahiliah dulu, nak balik pada kebaikan, tuan-tuan tak boleh berubah, kena ada guru, murabbi, kena ada, kalau bahasa lain orang panggil mentor, sifu, apa sajalah yang berkaitan dengan kena ada murabbi yang bawa, bimbing kita tu. Tak boleh. Ada ramai orang nak berubah, akhirnya dia ikut ajaran sesat. Dia datang zuk untuk berubah, dia nak berhijrah, dia tersilap pilih jalan. Dia mengaji ilmu agama tanpa ada guru, dia berpandukan kepada Syekh Google, Syekh YouTube, Syekh Facebook. Dia tak ada guru. Dia dengar, dia percaya, tak ada huraian. Akhirnya bila dia rasa zuk, dia rasa macam nakkan perubahan hidayah, dia silap pilih jalan. Akhirnya tu yang ramai orang terikut-ikut dengan ajaran sesat. Ataupun dia pergi mengaji sampai dia rasa terpesona dengan Syi'i, Syiah, kan, dengan imam-imam dalam Syiah. Dia terpegun juga dengan Al-Wahbiyah, gerakan Wahabi. Dia terpegun dengan gerakan-gerakan yang dibuat oleh Al-Mustashriqun, orientalis barat. Sebab dia nak berubah tapi tak ada guru, akhirnya dia akan sesat. Yang bimbang juga tuan-tuan, orang yang nak mencari ma'rifatullah, kenal Allah, betul lah dia nak ikut jalan tasawuf, akhirnya dia pilih tarikat yang salah, sehingga dia mentajsimkan Allah. Dia membuat satu perumpamaan Allah tu sama dengan makhluk, punya nak dapat hidayah. Jadi dalam ayat ke-18, 19 ni, maksudnya bila kita nak berubah, nak berhijrah, tuan-tuan kena cari murabbi dan guru. Tuan-tuan tak boleh berubah seorang-seorang. Nabi pun, Nabi Muhammad SAW, guru dia lah malaikat Jibril alaihissalam, yang datang mengajarkan tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para sahabat kerana apa hebat? Kerana mereka itu ada Rasulullah yang sentiasa duduk di bawah pokok tazkirah, duduk di tepi pangkong pun tazkirah, lepas mayang tazkirah. Kenapa peringatan ni banyak? Sebagai seorang guru, dia akan bimbing, dia akan bagi peringatan, kan, dia akan ingatkan benda yang selalu kita lupa. Tu guru tu, kan. Contoh guru mai kata, hang balik kampung bila? Last balik kampung jumpa ayah hang. Lama dah, tak boleh. Ayah ni, mak kita ni syurga kita. Kita marah, dia marahlah hang macam mana. Dia hambat hang keluar rumah, dia kata hang jangan jijak dah rumah aku ni, aku mati hang jangan sentuh jasad aku. Dia marah macam mana pun, kamu seorang anak. Nampak tak cara dia bimbing? Dia bagi tahu, dia ingatkan. Kita anak kita yang kena mulakan untuk pertaut balik perhubungan tu. Jangan tunggu ayah yang main pada kita. Ini bukan kisah kabikushi kabiram. Kita yang nak kena mula pi jumpa minta maaf, dia hambat lagi, kita beredar asap pi pula. Lama-lama ayah dan ibu dia takkan lupa kita sebagai zuriat dan juga benih mereka. Jadi nampak tak, ada orang dia bimbing kita. Guru tu penting. Ayat 18, 19 dia cerita tentang guru. Allah mengingatkan Nabi Musa alaihi salam supaya baginda menyampaikan perkara itu melalui ucapan yang lemah lembut, bagi agar dakwah baginda lebih berkesan kepada golongan yang berkuasa yang jahat. Tu dia tuan-tuan, Firaun ni kuasa jahat. Rupanya metod yang Allah nak bagi tahu dalam modul Allah buat ni, modul. Jadi penguasa yang jahat ni kena lembut. Kenapa? Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan search Syekh Syarawi dengan bercakap benar di hadapan Husni Mubarak. Zaman tu saya ada di sana lagi, kan. Saya sempat dengan zaman Syekh Mutalawi Asy'arawi, ulama dunia. Hebatnya Syekh Mutalawi Asy'arawi ni tuan-tuan, kan, dia doa nak mati bulan Ramadan.
Dia nak doa nak mati ulang. Sebab dia tahu fadilat mati Ramadan kadang kita beribadat, berpuasa, kemudian doa pahala lipat ganda ni, dia doa tapi tak dapat. Dalam kisah yang di dalam buku tuan-tuan, dia tak dapat mati Ramadan tapi dia mati dalam keadaan dia berpuasa. Hebat tuan-tuan. Kita nak mati tak mau puasa lah, sebab dah gaya. Orang nak mati kan dia akan dah gaya. Tapi hebatnya Syekh Matawi, dia mati dalam keadaan dia berpuasa. Tuan tengoklah macam mana dialah di antara syekh yang berani tegur Husni Mubarak depan-depan ni secara live. Masa tu kebetulan memang saya tengok live. Memang kami tengok live masa tu dalam TV Mesir. Husni Mubarak ni kita tak mahu cerita dia arwah dah kan. Zaman saya kami kata lagi mana Imam Mahdi tak turun pakai tak ada dah. Macam tu sampai pemikiran ada kawan-kawan saya kata punya kezaliman yang tidak boleh siapa sangkal. Tapi bila bercakap dengan baik kan, cakap dulu, suruh dulu cakap dengan baik. Itu teknik dia. Nanti tuan-tuan tengok apa teknik yang seterusnya. Faqula lahu qawlan, yang ni sama dengan atas lah. Diulang baliklah ayat ni. Ayat ini menjadi dalil bahawa tugasan pengutusan Rasul iaitu untuk menyampaikan hidayah kepada manusia agar mengenal Allah. Tugas kita supaya manusia kenal Allah. Okay? Bila kita nak sampai sesuatu, contoh saya habaq kat tuan-tuan, saya mengajak kitab ni malam ni, bukan nak suruh jadi macam saya dah. Supaya tuan-tuan kenal Allah. Kita mesti kenal Allah. Manakala panduan untuk mengenal Allah ini tidak boleh dicapai melainkan daripada orang yang membawa petunjuk. Allahu Akbar. Maksudnya tuan-tuan nak kenal Allah, yang paling dekat ialah tuan-tuan kena kenal Al-Quran. Maksud tuan-tuan dengar betul-betul yang saya nak abang lah. Kalau kita tak baca Quran, kalau kita tak baca Quran, ni saya tak kata tak boleh baca Quran ni. Kalau kita boleh baca Quran tapi tak baca Quran, ibarat kita hilang petunjuk daripada Allah. Sebab tu kita kena latih hidup kita ni, tiap-tiap hari kena baca Quran. Tiap-tiap hari tanpa gagal. Dan kalau gagal, kena ada sedih dan rasa berdosa walaupun dia tak berdosa. Pasal apa ni ayat ni bawa tu? Dia kata kalau kita nak berubah, pertama kita kena bagi tahu tentang Allah. Kadang kita kan, aku ni tak tahu lah aku nak macam mana, aku nak balik ni aku tak tahu. Imam Syarawi kata apa? Pintu taubat itu akan dibuka sekiranya kita jumpa pintu masjid. Kalau kita rasa kita berdosa, tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak mula lagu mana, nak cari siapa, cari pintu masjid, kata Al-Imam Syekh Muntalawi Asy-Syarawi. Bukan cari nyanyi hiburan, bukan cari lawak, cari pintu masjid. Saya kata kat tuan-tuan, tak ramai orang cari pintu masjid. Yang tahu lepas condemn, mayang jauh-jauh, renggang-renggang. Tak maaf tuan-tuan, sebab saya pun untuk imam juga. Nah, khutbah Jumaat saya sebut bawah ni. Saya bukan kata kita, tuan-tuan rasa saya ni suka ke semayang renggang-renggang? Tuan-tuan suka ke saya semayang renggang? Saya pun tak suka. Tapi masalah kita, renggang-renggang pun orang tak main masjid. Apa nak buat? Auliya dia ialah ajak orang main masjid. Kalau dah semua penuh sampai mayang fardu ni, bukan main Jumaat, mayang fardu sampai penuh ni, jom kita bagi tahu kerajaan, kita rapatkan sah kita balik. Hak ni kita nak tunjuk bukti pun tengok 2 sah pun kadang-kadang tak sampai. Ya. Sebab tu tuan-tuan nak mencari pintu hidayah, Imam Syarawi sebut cari pintu masjid. Kita akan dapat. Masuk, tuan-tuan masuk ni, duduk ni, duduk. Tuan-tuan kan kenal saya, tak kenal tuan-tuan, tuan-tuan tak kenal saya. Kebetulan yang main malam ni sebab kita hantar anak-anak main belah tu, kita main saat tengok depa mengaji apa tu, main duduk. Main duduk, Allah bagi hidayah di sini. Siapa sangka? Kita sajalah hantar anak-anak depan tu ada dataran, kita hantar main saat dengar orang ceramah ni tiap minggu hari Isnin. Macam bagus ya, kita main nak try ya. Try benda baik, tiba-tiba duduk pintu masjid buka masuk, duduk, tuan-tuan dapat hidayah Allah. Jangan jadikan masjid tempat kencing berak saja di bilik air.
So ini saya pesan kat tuan-tuan, saya pesan kat ahli jemaah dia, nak ada kencing berak teringat masjid. Orang tak apa masjid, kita bagi guna, bagi pun ke masjid, tak bagi. Tapi takkan tak boleh kot. Kalau kencing berak itu biasa rumrah hidup, hidayah ni bawa sampai mati. Pilah nak guna, memang kita buat untuk ahli Qoryah dan siapa-siapa pun nak guna beli ayak tu, pilah guna, free lah, tak payah bayar apa. Pergi tempat lain 5 Kupang, Masjid Zahir ni free lah, dia Gazam free lah, ayak ni masjid bayar. Tapi jangan sampai kita hanya pandai mencari bilik ayak pada masjid, tapi tak cari pintu-pintu masjid yang terbuka untuk membuka pintu hidayah. Tuan, jadi pertama dalam ayat dalam Qasas 40 bawah dia kata apa? Tugas Rasul ialah bawa orang kenal Allah. Kenal Allah. Allah itu Maha berkuasa. Allah itu memiliki segala-galanya. Kan, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Kan, sakit demam, apa minta ke Allah lah, sambil-sambil kita berikhtiar. Kemudian dia sebut tadi, kata Qasas 46 atas sekali, dia kata semua ni tak akan dapat kita capai melainkan mesti mendapat daripada orang yang bawa petunjuk. Siapa yang membawa petunjuk di zaman kita? Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh nak tegakkan sunnah Nabi dalam hidup kita, ada dua benda. Kalau kamu pegang dua benda ni, lan tadillu abada, kamu takkan sesat lamanya. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah. Kalau kita tak boleh menegakkan sunnah-sunnah kecil ni, tak apa, tak mau tegak sunnah besar tu makin susah. Sunnah-sunnah kecil, makan bismillah, sunnah kecil apa, semayang tahiyatul masjid, ni sunnah-sunnah kecil ya, tak besar mana pun. Ni tuan-tuan pakai kopiah, main duduk. Contoh kalau hari Jumaat, sunnah yang ditinggalkan. Hari Jumaat sunnah memakai pakaian putih. Kita belajar walaupun itu benda kecil. Cuba cari baju putih, jubah putih, teluk belanga putih, pakai, pergi main Jumaat. Niat aku buat kerana sunnah Nabi. Tuan-tuan, dia akan datang hidayah Allah dalam hati kita. Dia tak tahu main ikut mana. Allah bagi ketenangan, Allah buka jalan. Hak jalan berniaga tak jumpa macam mana, Allah buka jalan perniagaan. Hak kerja cari tak jumpa kerja ni, orang yang kerja mudah senang dapat, kita susah, Allah buka jalan pekerjaan yang sesuai dengan kita. Anak ni dah 8 tahun dah menikah tak dapat anak, kata bomoh dah pi, Allah buka jalan untuk mempermudahkan dapat zuriat. Dengan kita mencari jalan yang Allah nak buka. Jadi pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Dua benda ni. Jadi Al-Quran, tuan-tuan usahalah macam mana pun, buatlah macam mana pun, bacalah Al-Quran. Ini adalah amalan yang ditinggalkan oleh orang akhir zaman. Sebab tu fitnah berlaku berleluasa. Kita kata zaman fitnah, betul zaman fitnah, sebab orang dah tak berpandukan Al-Quran. Orang berkiblatkan internet dan orang berkiblatkan kepada media sosial. Orang tidak berkiblatkan kepada Al-Quranul Karim. Maka bila tak berkiblat kepada Al-Quran, maka hilang hidayah. Bila hilang hidayah, manusia sesat. Hidayah lawannya sesat. Sesat lawannya petunjuk, hidayah. Bila tak dapat hidayah, tuan-tuan ikut siapa kalau tak ikut Al-Quran? Dalam hidup, sama dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam politik, dalam masyarakat, urusan kehidupan harian, organisasi. Tuan-tuan, Islam itu ada di dalam Al-Quran. Petunjuk, ikutlah Al-Quran. At least sekurang-kurang belajar baca Al-Quran. Buka Al-Quran macam ni tuan-tuan, buka Al-Quran, buka, baca. Hari pertama 1 baris, it's okay. Nak jadi bonsai bukan tiap-tiap beli kepak dia patah. Nak jadi bonsai lendik sikit-sikit baru jadi bonsai. Tentang bonsai kan. Hari minggu yang kedua 3 baris. Bulan yang ketiga 1 muka surat. Tak apa, kau istiqamah tu muka surat sampai bila, tak apa, buat. Tapi setiap hari kita baca Quran. Buka Quran, kita kata ya Allah, niat, ya Allah aku baca Quran ni, niat Allah bagi hidayah, niat. Pasal apa? Ambil daripada ayat pertama surah Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Bila baca Quran, dia lintas niat, niat, ya Allah bagi hidayah ke aku, ya Allah bagi petunjuk pada aku, ya Allah bagi petunjuk pada kehidupan aku ni, ya Allah aku tak tahu masa depan apa orang nak buat, naya kat aku ni,
Aku tak menguasai masa depan. Mungkin orang buat naya, orang atuk strategi, orang atuk kita untuk orang perkenal kita. Ya Allah, beri petunjuk pada aku, ya Allah. Kan petunjuk tu luas. Doa, tuan-tuan. Doa. Sebab tu inilah doa yang saya doa dalam setiap hari saya. Sebab saya tak tahu masa depan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kadang-kadang ada orang jahat, dia duk atuk kita, nak bagi perkenal kita, buat fitnah pada kita. Hanya Allah saja kita bergantung. Orang pituk dalam makanan kita, pituk sihir, hanya Allah kita bergantung kalau kita pegang Al-Quran. Jadi betullah kata dalam pengarang bahawa kita tidak boleh berjaya untuk mengubah kehidupan kita, melainkan perubahan itu mestilah ditegakkan dengan kembali kepada siapa yang membawa petunjuk, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah, yang menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai muka ayat ke-18 dan 19. Ayat ke-20 kita sambung pada minggu hadapan, no. Tak apalah tuan-tuan, kita mengaji lambat-lambat sikit, no. Penting tuan-tuan faham, sebab mengaji bukan nak habis syllabus, tapi kita nak bagi tuan-tuan kita dapat apa yang patut kita dapat, insya-Allah. Hari 16 hari bulan, kita sambung minggu depan, insya-Allah. Setakat ni dalam diary saya tu minggu depan kosong lagi lah. Kalau ada emergency dah saya akan maklum kat Zam. Setakat ni saya kosong, no. InsyaAllah kita akan sama minggu depan. Kita akan melihat tentang minggu depan ayat ke-20. Allah menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa AS. Dia gunakan mukjizat sebab Fir'aun tak mau ikut Nabi Musa AS. Barulah sampai ke mana Fir'aun dia guna tukang sihir dia. Saya akan cerita nanti. Dia himpun sampai tukang sihir tu pemeluk agama Islam. Tuan-tuan, tukang sihir tu masuk agama Islam, no? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.